Saya nak share kejap. Okay, saya tengah share kejap. Saya tengah share kejap. Okey. Kita tunggu kejap. Kita tunggu kejap. Kita tunggu ada orang masuk ke tidak. Okey. Tunggu kejap. Kita tunggu kejap. Kita tunggu ada orang masuk ke tidak. Oh, Syam. Syam masuk. Khabar Syam? Share ya. Oh, Syam. Syam masuk. Khabar Syam? Suara okey ya? Share ya. Kalau okey, komen lah. Oh, okey ya.
Waalaikumsalam Syam. Apa khabar? Lama tak jumpa Syam. Okey. Komen lagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Lama tak jumpa Syam. Share dengan kawan-kawan, siapa yang boleh share, kita share. Share dengan kawan-kawan, ada yang apa yang boleh share, kita share. So kita berdua je Syam nampak gaya. So kita santai berdua je lah nampak gaya. So kita berdua je Syam nampak gaya. So kita santai berdua je lah nampak gaya. Sebab kita tunggu lagi 5 minit. Tengok macam mana. First time saya nak buat live ni. Yalah, orang pun tak expect katnya. Sebab kita tunggu lagi. Tengok dulu macam mana. First time saya nak buat live ni. Yalah, orang pun tak expect katnya. Tengok dulu macam mana. Okay. Oh, saudara Tajul kita. Apa khabar Abang Tajul? Pun ni semua kawan-kawan lama. Tajul kita. Apa khabar Abang Tajul? Kawan-kawan lama. Lama tak jumpa kita. PKP punya pasal kita tak jumpa. So kali ni kita buat live. Kita nak sembang-sembang sikit lah. Lama tak jumpa kita. PKP punya pasal kita tak jumpa. So kali ni kita buat live. Oh bukan, ni bukan Abang Tajul, orang lain ni. Oh sorry, minta maaf. Okay. Oh bukan, ni bukan Abang Tajul, orang lain ni. Oh sorry, minta maaf. Tak apa, kita share dulu. Kita tunggu lagi 5 minit kejap, tengok macam mana. Kan? Apa kita share dulu. Kita tunggu lagi 5 minit kejap, tengok macam mana. Kan? Hari Jumaat. Kan? Kalau tak PKP kita mungkin lepak dekat kedai mamak mana-mana kan. Hari Jumaat. Kan? Tapi sebab Kalau PKP tak PKP kita mungkin lepak dekat kedai mamak mana-mana kan. So bila PKP ni kita orang kata santai-santai lah dari rumah kan. Okay, kita tunggu kejap. PKP ni kita kata santai-santai lah dari rumah tu. Sekejap. Suara okey ya? Suara? Boleh dengar? Suara okey ya? Suara? Boleh dengar?
share sikit lagi. Okey. Okey. Okeylah, kita boleh mulalah ya. Okey, saya terima kasihlah pada Syam dan seorang lagi ni. Terima kasihlah kerana dapat melapangkan masa untuk dengar saya punya live ni. Okey, kita buat dia santai-santai bersembang lah, okay? Dengan kawan-kawan kan. Sebab kita pun tak ramai kat sini kan. Jadi apa tu, mungkin saya akan bagi saya punya views lah tentang, orang kata, isu-isu semasa yang berlaku sekarang ni kan. Jadi mungkin penonton-penonton boleh bagi pendapat lah, ataupun boleh menanya soalan dalam live saya ni tentang isu-isu yang saya timbulkan lah kan. So kita buat jenis santai-santai, apa tu, supaya bukanlah maksud saya akan bercakap saja kan. Jadi tuan-tuan yang menengok ni boleh apa tu, boleh dah bagi pendapat tuan-tuan dari segi apa yang saya akan sampaikan di sini lah. Jadi mula-mula sekali saya nak cerita sikit pasal COVID lah, situasi COVID di Malaysia ni. Jadi saya rasa banyak kita sekarang ni masih lagi rasa COVID kat Malaysia ni dah orang kata dah settle tau. Sebenarnya kalau kita tengok hari ni, kes hari ni lah 19 hari bulan 11, kalau kita tengok di laman web COVID-19 di apa tu, MOH punya laman web, kalau kita tengok hari ni sahaja kes baru kita ada 6,355. okey. Daripada 31 kes import dan 6,324 kes daripada kes tempatan. Okey. Lepas tu 542 kes dalam ICU yang memerlukan bantuan pernafasan 268. Lepas tu daripada 6,355 kes ni, 115 kategori 3, 4 dan 5. 6,240 kategori 1 dan 2. Jadi saya rasa COVID punya cerita ni tak settle lagi sebenarnya kan. Tak settle lagi sebenarnya kes COVID ni. Sebab kalau kita tengok kat sini,
115 orang berada dalam kategori 3, 4 dan 5. Jadi saya minta lah tuan-tuan dan puan yang tengok video saya ni kan, sama ada secara live ataupun selepas ni kan, saya minta lah kita jaga sikit lah tentang diri kita ni kan. Macam contoh, kita semua tahu kan, walaupun kita dah ambil vaksin, possibility untuk kena tu ada kan. Jadi kita jagalah diri kita kan. Maksudnya kalau kita keluar pun kita pastikanlah, macam contohnya kita nak pergi kedai-kedai ke apa ke, pastikan benda tu tak ada bersesak-sesak kan. Dan bila kita pergi kedai makan tu, orang kata cepat-cepatlah kita balik kan, jangan duduk lama-lama kan. Jadi kalau kita terpaksa naik bas ataupun terpaksa naik train tu, so kita cepat-cepatlah kita punya baliklah, keluar daripada train tu kan. Jadi bila kita tengok kes yang 6,000 ni sebenarnya, yelah mungkin kecil lah bilangannya, tapi apa yang saya dengar sekarang ni, orang yang dah kena vaksin pun masih boleh kena COVID dan boleh ke kategori 3, 4 ataupun 5. Cuma sekarang ni saya tengok hari ni tak ada pula data orang yang meninggal, tak ada. Saya pun tak tahu kenapa KKM tak letak data orang yang meninggal. Tak tahu sebab apa. Mungkin ada sebab-sebab lain lah kot dia tak letak data orang meninggal ni. Tapi saya dengar cerita ada orang yang kategori yang dah vaksin 2 kali pun meninggal. Kan. Jadi saya rasa ini satu benda yang serius kita kena jagalah. Sebab tu kerajaan sekarang ni dia dah start suruh kita ambil suruh kita ambil booster kan. Jadi kalau siapa yang dah dah direkomendkan untuk ambil booster, kita ambil booster lah kan. Kita cubalah jaga diri kita. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, hari ni dalam BBC, kalau kita tengok berita BBC Europe hari ni, di Europe, Austria telah impose full lockdown. Okay? Tapi dia punya full lockdown ni, dia bukan lockdown macam kita. Dia panggil lockdown on the unvaccinated, pada orang yang tak vaksin. Jadi maknanya orang yang vaksin tak kena lockdown kan. Macam kita tu hari semua vaksin tak vaksin semua kena lockdown. Macam di Austria sekarang 1/3 masih belum divaksin. 1 in 3 Austrian is not vaccinated yet. So 1/3 daripada orang Austria belum lagi divaksin. Dan dia adalah the lowest rate of vaccination in Europe. Dia paling rendah sekali vaccination in Europe. Okey. Full lockdown selama 20 hari. Okey. Begitu juga ada beberapa negara sekarang ni, contohnya Germany pun dah mula buat lockdown. Slovak pun dah lockdown, Czechoslovakia pun dah lockdown balik semula. Netherlands, Holland pun dah mula lockdown. Okey. Jadi cuma bezanya lockdown dia sekarang ni dia mula dengan lockdown pada orang yang tak vaksin dulu. Kan, orang yang vaksin dia tak lockdown lagi. Jadi maknanya kalau ikut di Austria sekarang, orang yang lockdown, orang vaksin sekarang ni, orang yang tak vaksin dia kata tak boleh keluar rumah lah. Kan? Tak boleh keluar rumah, work from home. Non-essential shop dah close. Non-essential shop telah ditutup. Ni pun dah serius juga cerita ni. Lepas tu cuma sekolah masih buka. Okay, sampai 12 Disember dia akan review balik lah lepas tu. Jadi kita nampak masih serius lagi kes vaksin, kes COVID di Malaysia ni masih serius lah. Okey, tu cerita vaksin lah. Okey, kita nak cerita pasal politik, suasana politik semasa lah. Jadi sebenarnya saya first time buat live ni. Jadi yalah, orang pun tak kenal saya sangat kan. Tapi macam saya sebenarnya saya memikirkan sama ada nak buat live ataupun nak buat recorded. Ada orang suka buat live, ada orang suka buat recorded. Bezanya live dengan recorded ni,
bila live ni possibility orang tak tengok tu ada, kan. Jadi kadang-kadang bila orang tak tengok, kita jadi discourage nak bercakap, kan. Tapi saya tak kisahlah, sebab saya punya niat saya nak sampaikan apa yang saya rasa lah. Sama ada orang datang live atau tidak tu belakang cerita lah. Mungkin sebab saya baru, orang tak kenal saya lagi, sebab tu live saya hari pertama kan saya buat live. Jadi ada orang suka buat recorded. Sebab dia recorded ni, dia tak ada gangguan sama ada orang tengok atau tidak, kan. Dia cakap apa yang dia nak, lepas tu dia record, kan. Dan bila recorded ni, kita boleh edit, kita boleh check balik apa yang kita cakap tu, adakah kita tersasul cakap ke apa ke, kita boleh edit. Tapi bila kita buat live ni, kita tak boleh edit, kan. Maknanya kalau kita cakap tersilap ke apa ke, orang boleh capture apa yang kita cakap dan kita boleh kena lah. Dan especially dalam politik ni, kita kena berhati-hati lah. Okey, macam saya cakap tadi dalam saya punya video pertama, saya nak cuba bawa satu pandangan baru lah dalam politik, di mana saya tak nak, orang kata, mewakili mana-mana parti politik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah like page saya, tuan-tuan akan nampak lah bahawa saya tak mewakili mana-mana parti politik, kan. Dan saya tak letak logo parti politik di page saya. Okey. Macam saya cakap dalam video saya sebelum ni, saya nak bawa satu pendekatan non-partisan dalam politik Malaysia. Sebab saya tengok dalam kebanyakan mereka-mereka yang buat live ataupun yang buat video tentang politik di Malaysia, mereka kebanyakannya mewakili parti-parti politik tertentu, kan. Jadi of course bila mereka mewakili parti-parti politik tertentu, mereka akan mengajaklah penonton untuk masuk dalam parti politik mereka. Jadi saya macam saya cakap dalam live video saya tak akan mengajak tuan-tuan untuk perempuan untuk masuk mana-mana parti politik. Terpulanglah pada tuan-tuan dan perempuan untuk menilai mana parti politik yang tuan-tuan dan perempuan nak masuk dan mana-mana parti politik tuan-tuan dan perempuan nak mengundi. Itu yang saya nak sampaikan lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan tak payah risaulah. Mungkin ada yang kenal saya sebelum ni dalam mana-mana parti politik sebelum ni, mungkin ada yang kenal, tapi saya tak ada intention lah untuk mengajak tuan-tuan dan puan masuk mana-mana parti politik. Okey. Right, apa lagi saya nak cakap? Itu saya punya. Okey. Satu lagi saya punya intention, niat saya ialah video yang saya buat, sebab dia live atau recorded yang saya buat ni, saya nak sampaikan kepada rakyat Malaysia bahawa kita jangan lupa ataupun kita jangan jadi frustrated dengan situasi politik semasa. Saya tahu ramai orang frustrated dengan situasi politik semasa. Ialah dengan isu katak-katak melompat dan dengan isu pengkhianatan sana sini, kan. Jadi banyak orang frustrated, sampai orang kata buat apa kita nak pergi mengundi. Lepas mengundi pun dia orang boleh lompat, kan. Jadi banyak orang frustrated dalam politik semasa. Jadi itu yang saya tak nak orang-orang rakyat Malaysia frustrated dengan parti politik, kan. Jadi mereka-mereka yang merasakan bahawa mereka tak perlu terlibat dalam politik, mungkin tak perlu terlibat dalam politik, tapi mereka perlu tahu juga apa yang berlaku dalam suasana politik hari ini di Malaysia. Dan mereka tak boleh melupakan tanggungjawab mereka lah untuk mengundi nanti masa pilihan raya, kan. Undi parti mana tu terpulang lah. Itu terpulang pada masing-masing, hak masing-masing untuk undi siapa yang dia rasa siapa yang dia rasa yang dia nak undi lah, kan. Tapi yang penting mengundi. Okay? Tentang isu pengkhianatan ke, lompat-melompat ke apa ke, itu saya rasa satu isu yang kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena, pendapat saya lah, kita kena pressure parti-parti politik ni
supaya mereka meyakinkan kita lah, setiap-tiap parti-parti politik tu meyakinkan kita bahawa wakil-wakil mereka tak akan mengkhianati mandat-mandat daripada pengundi, kan. Itu macam mana tu saya tak tahulah, kan. Itu parti-parti politik kena bersedialah untuk meyakinkan rakyat Malaysia ni daripada supaya mereka keluar mengundi. Sebab kita punya PRU pun dah dekat lah. Jadi itu saya punya niat lah dalam kita buat video ni. Okey, saya nak cerita ada beberapa isu-isu semasa, kan. Sebenarnya plan saya dalam video live saya nak bercakap tentang beberapa isu semasa, dan lepas tu saya nak buka lah kepada mereka-mereka yang menonton. Tapi yalah, orang pun tak ramai mungkin, kan. Tapi kalau ada komen-komen tertentu, bolehlah tuan-tuan masuk komen lah dalam chat box tu, masukkan komen lah. Okey, ada satu perkara menarik yang berlaku semalam dengan hari ni, ya. Saya rasa perkara menarik ni begitu menarik lah, tentang isu tanah 100 juta milik kerajaan yang nak diberikan kepada bekas Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Najib, kan. Jadi bila timbul isu ni semalam di Dewan Rakyat, kan, anda tengok video tu bahawa sampai bertengkar-tengkar wakil rakyat kita lah. Kena respect jugalah Tun Mahathir, kerana Tun Mahathir pergi timbulkan isu ni semalam di Dewan Rakyat. Semalam atau 2 hari semalam, 2 hari lepas isu ni timbulkan. Lepas tu wakil rakyat semua melenting lah, kan, sebab isu ni ditimbulkan. Jadi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita memang concern lah, kita pelik, kan, kita pun concern lah kenapa bekas Perdana Menteri boleh diberi satu tanah yang bernilai sampai 100 juta, kan. Jadi memang saya rasa majoriti rakyat Malaysia tak setuju dengan perkara ni lah, kan majoriti tak setuju. Jadi kita tengok semalam perdebatan hebat tentang perkara ni. Akhir sekali Menteri Kewangan kata bahawa perkara tu masih dalam perbincangan lah, belum diluluskan secara sepenuhnya. Itu yang saya nampak lah, statement daripada Menteri Kewangan. Akan direview. Tapi hari ni Datuk Seri Najib kita kata dia dah tolak. Dia tolak permohonan tu. Itu satu benda yang saya rasa Datuk Seri Najib ni begitu seorang yang berhati besar lah. Dan seorang yang berhati besar bila dia tolak perkara tu. Dia tolak sebab dia nampak bahawa benda tu dah jadi satu isu sekarang. Jadi bila saya baca statement yang dia buat tu, dia kata bahawa dia kata permohonan tu dia buat tahun 2018 setelah jatuhnya dia dulu. Dan dia diberi pilihan untuk memilih 3 tempat untuk sebagai hadiah pada dia lah. Dia kata masa tu, dia kata dia pun tak tahu harga tanah tu sampai 100 juta. So dia pilih tempat tu. Jadi bila dia dapat tahu, ni cerita dia lah, bila dia dapat tahu tanah tu harga 100 juta, hari ni dia tolak. Alhamdulillah. Kita kena respect juga Datuk Seri Najib sebab dia tolak perkara ni. Jadi dia tak nak perkara ni berlarutan. Dia tolak perkara, dia tolak dia punya permohonan, kan. Ini satu benda yang menarik jugalah, kan. Sebenarnya bila timbul isu ni, sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita kena tahu jugalah apakah dia privilege yang diberi kepada bekas-bekas Perdana Menteri. Saya rasa kita kena tahu benda ni. Sebab privilege ni sebenarnya, pendapat saya lah kenapa kita kena tahu, sebab perkara ni melibatkan kewangan negara. Taxpayers money, melibatkan kewangan negara. Jadi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita berhak untuk tahu apakah dia
kelebihan-kelebihan dia beri kepada bekas-bekas Perdana Menteri Malaysia, kan. Tapi yang kita nampak jelas sekarang ni ialah macam contoh outrider, kan, bodyguard. Itu memang kita tahu ada lah. Jadi saya rasa kalau setakat bodyguard outrider ni mungkin tak ada isu sangat lah, sebab ialah gaji outrider kan, pekerja tu tak berapa sangat lah, kan. Ataupun mungkin saya dengar ada tukang masak dan sebagainya, saya tak tahu, Allahualam, saya pun tak tahu. Tapi kalau setakat outrider ataupun bodyguard, saya rasa mungkin pada rakyat Malaysia keseluruhannya tak adalah isu sangat. Jadi yang timbul isu sekarang ni ialah macam pemberian contoh hartanah. Jadi kita pun nak tahu jugalah, kan, kalau mungkin ada wakil rakyat yang boleh tanya kepada kerajaan, boleh jelaskan kepada kita rakyat Malaysia, apakah dia lagi privilege yang ada pada kerajaan, pada bekas-bekas Perdana Menteri. Itu yang pertama saya nak cerita. Yang kedua, ada satu perkara menarik juga hari ni. Datuk Seri Najib tanya kepada, dia buat satu statement lah. Saya nak gelak juga dia buat statement ni. Dia kata kat sini, dia statement dia saya baca sini daripada statement dalam Malaysia kini. Dia kata Najib, former Prime Minister Najib Razak has asked whether he can use the office space at Perdana Leadership Foundation. I think semua kita tahu bahawa Perdana Leadership Foundation, pejabat Perdana Leadership Foundation di Putrajaya, memang kita tahu diduduki oleh Tun Mahathir di sana lah sebagai pejabat dia lah. Tapi hari ni Datuk Seri Najib tanyalah, boleh tak dia pakai pejabat dia pakai pejabat Yayasan Perdana tu, Yayasan Kepimpinan Perdana tu. Jadi dia kata kat sini foundation tu ialah privately owned building, kan. Lepas tu dia kata lagi bahawa bangunan tu sepatutnya digunakan of all former Prime Minister. Dia buat statement, dia kata bangunan tu patut digunakan oleh semua bekas Perdana Menteri. Ini satu benda baru juga yang kita dengar, kan. Jadi bagi saya ini satu benda yang menarik jugalah, kan. Ini satu benda yang menarik, walaupun nampak macam joking, sampai Datuk Najib kata mungkin Tun Mahathir boleh menjemput saya untuk gunakan tempat ataupun share Yayasan Perdana ni, kan. Dia kata dia mungkin pakai sehari atau 2 hari, kan. Lepas tu dia kata sekarang dia kata dia sewa satu banglo dekat Bukit Pantai sebagai pejabat dia. Jadi berbanding dengan Yayasan Kepimpinan Perdana tu memang jauh bezanya, dia kata, kan. Jadi ini satu benda yang menarik juga. Satu benda yang menarik bagi saya, isu Perdana Leadership Foundation, Yayasan Kepimpinan Perdana. Jadi mungkin kerajaan boleh bagi penjelasan lah sebenarnya. Yayasan Kepimpinan Perdana ni adakah hak milik Tun Mahathir ataupun milik kerajaan Malaysia, kan? Dan kalau milik kerajaan Malaysia, betul ke statement Datuk Seri Najib yang mengatakan bahawa semua bekas Perdana Menteri boleh menggunakan Yayasan Kepimpinan Perdana. Jadi ini satu benda yang barulah, yang saya pun tak pernah terfikir benda ni. Jadi satu benda barulah. Jadi saya rasa kerajaan kena jawab benda ni lah, kan, supaya rakyat semua tahulah kenapa adakah bangunan Yayasan Kepimpinan Perdana ni adalah hak Tun Mahathir ataupun hak kerajaan, kan. Jadi saya pun respect jugalah Datuk Seri Najib sebab dia tanya soalan ni, kan. Anyway, ini satu berita yang menarik jugalah bila kita tengok. Tapi di sini juga disebutkan bahawa pada tahun 2006 Mak UMNO telah
menarik balik semua semua government funding lah daripada Yayasan Perdana. Maknanya kerajaan dah tak bagi duit kepada Yayasan Perdana lah. Cuma lepas tu foundation dia mengatakan bahawa dia tidak menerima apa-apa sumbangan daripada pihak kerajaan. Cuma sewa pejabat Tun Mahathir sahaja yang dibayar oleh kerajaan. Itu statement. Jadi kita pun macam tak clear lagi lah sama ada kerajaan membayar atau tidak lah. Jadi ini satu benda yang baru juga. Jadi kalau ikut sini statement daripada Datuk Seri Najib, Yayasan Kepribadian Perdana ni ialah milik satu entiti swasta. It's a privately owned building. Maknanya dia milik satu entiti swasta lah, bukan milik kerajaan. Sorry, tadi saya ingat dia milik kerajaan Malaysia. Dia dipunyai oleh satu entiti swasta. Cuma bezanya dulu kerajaan memberi dana kepada Yayasan Perdana ni, tapi sejak 2016 Datuk Seri Najib dah stop funding. Sama ada masih lagi ke tidak tu kita tak pastilah. Okey. Jadi kalau Yayasan Kepribadian Perdana ni ada kepunyaan entiti private, so tak apalah, maknanya tak ada masalah lah kan. Cuma kalau dianya di dana funding daripada pihak kerajaan, something yang saya kata kita sebagai taxpayer kita kena tahu jugalah benda ni. Okey, besok pilihan raya Melaka kan. Jadi saya rasa orang Melaka akan kena buat keputusan yang bijak lah kan besok kan. Saya harap orang Melaka dapat buat keputusan yang bijak kan untuk memilih pihak mana yang dia rasa boleh membawa terbaik pada mereka lah kan. Jadi saya nak bagi pendapat saya sikit lah tentang Melaka ni. Pertama sekali bila timbul isu PRN Melaka ni, apa yang merisaukan saya lah ialah tentang kes COVID. Sebab kita baru keluar daripada situasi COVID kita kan. Baru nak masuk fasa keempat saya rasa kan masa ketika tu kan. Jadi kebanyakan bisnes semua baru pulih kan. Kita baru hampir-hampir nak pulih kan, tiba-tiba berlakunya PRN. Jadi saya rasa kebanyakan orang Melaka tak setuju perkara ni, tapi mereka macam dipaksa untuk buat PRN ni kan. Jadi mungkin saya syak mungkin akan ada undi protes kan, daripada rakyat Melaka besok. Saya syak lah. Tapi kita tak tahu sebab masing-masing setiap parti hari ni, kalau kita tengok statement daripada semua parti, masing-masing tak confident yang mereka akan dapat majority untuk memerintah kan. Majority ni maknanya 28 seat tu mereka at least kena dapat majority yang kukuh lah, bukan setakat 15 seat. Dia kena at least antara 15 ke 20 seat lah dia kena dapat, baru kira majority kukuh. Jadi saya rasa statement dia keluar daripada semua parti, mereka tak confident. Apa yang mereka confident ialah besar kemungkinan tak ada orang yang menang. Jadi bila tak ada orang yang menang, apa yang akan berlaku? Akan wala hasil balik asal. Masing-masing akan lepas ni akan jumpa, orang kata bahasa Cina kautim satu sama lain lah, siapa yang nak jadi geng dia. Itu bahasa kasar kita lah. Jadi itu yang akan berlaku. Jadi maknanya itu yang cerita wal hasil balik hasal kan. Jadi ini satu benda yang saya rasa lah sebagai rakyat Malaysia, kita memang tak nak benda ni berlaku lah. Kita tak nak benda ni berlaku. Tapi nak buat macam mana, dah berlakunya PRN Melaka kan. Jadi kita pun dah terpaksa, orang Melaka terpaksa lah pilih kan. Jadi kita tengok banyak isu yang timbul kat Melaka baru ni kan. Tapi isu yang paling hebat sekali isu pasir lah kan. Jadi saya pun tak pernah dengar cerita pasir, sebab kita ni duduk di luar Melaka kan. Kita tak pernah dengar cerita pasir ni. Rupa-rupanya
cerita pasir punya isu utama di Melaka ni kan. Jadi bila keluar cerita pasir ni baru kita tahu kan, bekas menteri besar, bekas ketua menteri tuduh ketua menteri sekarang yang sebelum ni ada masalah, ada isu dengan pasir. Lepas tu yang ketua menteri yang sebelum ni pun kata, yuk kamu pun ada masalah, kamu pun ada bagi pasir juga dulu. Lepas tu keluar pula cerita rupa-rupanya ketua menteri PH pun ada bagi pasir. Jadi rupa-rupanya pasir ni satu isu yang besar dekat Melaka kan. Jadi saya pun dah lama tak pergi Melaka. Yalah sebab PKP ni memang dah 2 tahun lah tak pernah turun ke Melaka kan. Sejak PKP kita memang tak berjalan kan. Jadi saya rasa isu utamanya ialah pasir. Jadi dengan sebab pasir berlaku je pilihan raya. Sebab tu saya syak besok mungkin akan ada undi protes di kalangan rakyat. Itu syak saya. Walaupun kita tunggulah besok. Kita tunggu besok dia punya keputusan pilihan raya. Kan? Sama ada rakyat Melaka akan protes atau tidak. Dan kita akan tengok adakah satu parti yang akan menang. Jadi bila cerita pasir ni, semua ada cerita pasir. Kan? Ketua menteri yang lama pun ada cerita pasir. Ketua menteri yang jatuhkan dia pun ada cerita pasir. Kerajaan Pakatan Harapan pun ada pasir bercerita kan. Jadi semua ada pasir. Yang tak ada pasir ni Kerajaan Perikatan Nasional. Itu tak ada pasir, tak ada cerita pasir. Jadi adakah PN ni takkan ada pasir lepas ni, kita tak tahu. Kan? Sebab dia orang memang Perikatan Nasional ni punya apa? Belum pernah menguasai kerajaan Melaka, jadi kita tak tahu whether dia orang akan orang kata pasir ni akan timbul juga bila dia orang akan memerintah nanti. Kita tak tahu. Tapi yang pasti cerita pasir ni berlaku bila sebelum ni, kerajaan sebelum ni, kerajaan majoriti Barisan Nasional, dan juga bila masa kerajaan PH. Jadi yang mana serius atau tidak tu kita tak tahu. Baru ni pun ada seorang kita punya orang kuat, UMNO, Datuk Lomar Adam pun dia pergi buat laporan polis cerita pasal pasir ni. Itu didengar dalam video dia tentang laporan polis pasal pasir ni. Jadi apa-apa pun yang isu dia pasal pasir di sana kan. Jadi saya minta lah ahli-ahli politik ni kalau boleh janganlah tak habis-habis buat benda ni kan. Sebab rakyat Malaysia sekarang ni tengah baru nak recover tau. Kita baru nak recover masalah COVID ni. Ada di kalangan kita ni yang kehilangan kaum keluarga kan. Ada satu keluarga di Petaling Jaya di Kampung Medan tu. Saya dengar cerita bapa meninggal COVID, mak meninggal COVID, anak yatim piatu kan. Jadi anak pun bukanlah dah besar, masih sekolah semua kan. Jadi situasi-situasi macam ni berlaku banyak. Masih banyak lagi. Dan saya rasa benda-benda ni belum selesai lagi kan. Nak menyelesaikan masalah diorang semua belum selesai lagi tau. Tapi malang sekali bila kita tengok ahli politik kita ni masih bercakaran satu sama lain lah kan. So saya harap, apa pun saya harap besok pengundi-pengundi Melaka yang mungkin akan tengok video saya ni, mereka boleh undilah yang terbaik sekali. Tapi yang menarik sekali tentang daripada Perikatan Nasional lah, bila dia letakkan Datuk Mas Emirati itu sebagai calon ketua menteri. Saya rasa itu satu benda yang menarik lah kepada rakyat Melaka bila diletaknya satu wanita untuk jadi calon calon ketua menteri. Jadi saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik. Pertama sekali, tak pernah dalam Malaysia kita ditawarkan oleh satu parti politik satu orang wanita yang akan jadi ketua menteri. Itu first time ni sebenarnya. Jadi adakah ini satu tamparan? Adakah ini satu winning point yang Perikatan Nasional ada? Kita tak tahu. Besok kita akan tengok. Adakah dengan letaknya seorang wanita sebagai ketua menteri, sekiranya Perikatan Nasional menang, adakah ini akan swing vote daripada kaum-kaum ibu, kan? Kaum-kaum ibu daripada wanita-wanita di Melaka, yang saya jangkakan at least 50% lah daripada pengundi adalah kaum-kaum wanita. Adakah akan swing atau tidak? Sebab kita tak pernah ada
dulu satu ketika kita pernah dengar kemungkinan Datuk Seri Wan Azizah jadi Menteri Besar Selangor, tapi tak jadi kan. Kali ni Tan Sri Maidin cakap awal, sekiranya Perikatan menang majoriti, maka yang akan jadi Ketua Menteri lah Datuk Mas Admiralty. Jadi satu benda barulah kan. Dan saya rasa bagus parti-parti politik ni bila nak bertanding masuk pilihan raya, menamakan siapa calon mereka yang akan jadi ketua lah. Jadi supaya tak ada timbul isu perbalahan bila parti politik tu menang kan. Saya rasa mungkin pada ketika PRU 15 baru ni, PRU 14 baru ni, hanya kerajaan pusat saja yang menamakan siapa akan jadi ketua menteri, Perdana Menteri kan. Tapi di state level tak ada siapa pun yang menamakan sebagai ketua menteri ataupun menteri besar. Jadi saya rasa elok lepas ni bila nak masuk PRU 15, federal kena namakan siapa yang akan jadi dia punya Perdana Menteri. Begitu juga at state level kena namakan siapa yang akan jadi ketua menteri atau menteri besar. Jadi orang yang buat pilihan tu dia bukan saja memilih parti, tapi dia akan ada peluang untuk menengok siapa calon yang akan menjadi ketua. Sebab kadang-kadang bila kita tak tahu siapa calon yang akan jadi ketua ni, kita jadi macam party blind. Itu saya pernah berdapat lah, saya punya pendapat lah. Kita jadi party blind. Maksudnya sekarang ni kita hanya nampak parti saja, logo parti kan. Kalau kita nak sokong parti A, kita pangkah parti A. Kalau nak pangkah parti B, kita pangkah parti B kan. Tapi hakikatnya yang nak akan merintah nanti bukan parti yang akan memerintah, individu daripada parti kan. Itulah orang yang akan memerintah, bukannya parti yang akan memerintah. Ya, individu itu mewakili parti, tapi individu itulah yang akan duduk di kerusi menteri besar dan duduk atau kerusi ketua menteri kan. Jadi saya suggest lah untuk pilihan raya ke-15 ni, elok setiap parti-parti politik ni letak siapa yang akan jadi ketua menteri atau siapa akan jadi menteri besar untuk state-state lah. Federal saya rasa parti-parti politik akan letakkan siapa akan jadi Perdana Menteri. Sebab benda tu memang dah ada presiden lah. Pada tim PRU 14 pun ada, PRU 13 pun dah ada presiden kan. Cuma state belum ada presiden lagi kan. Jadi kita naklah sekurang-kurangnya untuk state nanti, untuk PRU 15 kita ada presiden lah, supaya kita boleh buat satu perubahan lah, anjakan lah, supaya setiap parti akan letak siapa dia punya wakil yang akan jadi menteri besar atau ketua menteri. Alhamdulillah saya nampak ada orang baru masuk dalam live saya ni. Selamat datang selamat datang tuan-tuan yang baru masuk ni. Live saya ni live orang baru buat live kan, jadi memang tak ramai lah kan. Tapi tak apalah, saya akan buat juga live sebab saya nak bagi mereka yang baru masuk ni, saya akan, macam saya kata awal tadi lah, tujuan page saya dan tujuan saya buat live sama ada video atau live ni, saya nak bawa satu pandangan politik yang baru, yang tak ada mana-mana non-partisan lah kan. Sebab tu dalam page saya ni tak ada logo mana-mana parti kan. Tak ada logo mana-mana parti kan. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan nak pilih siapa masa mengundi nanti kan. Jadi macam saya kata awal tadilah, kalau tujuan kita ialah kita sebagai rakyat Malaysia, dan kita jangan lupa mengundi. Sebab banyak orang sekarang tak nak mengundi. Bila dia tak nak mengundi, jadi dia telah abaikan satu tanggungjawab dalam sistem demokrasi kita. Jadi itu niat saya dalam saya punya video ataupun page saya ni lah. Jadi tadi saya cerita pasal PRN Melaka kan. Jadi pandangan saya lah, dalam PRN Melaka ni
sebenarnya PRN yang terpaksa pada rakyat Melaka, berpunca daripada pasir pasal lah kan. Jadi besar kemungkinan lah, saya rasa lah, pendapat saya lah, mungkin salah pendapat saya, sebab saya ni bukan Tok Nujum, saya tak tahu future, tapi berdasarkan kepada sentimen rakyat sekarang lah, yang mana rakyat masih struggling to survive selepas COVID-19 ni, saya rasa mungkin akan ada undi protes daripada rakyat Melaka. Tak tahu, wallahualam. Sebab tu none of the three big party confidently say yang diorang boleh menang. Yang akan berlaku possibility coalition government balik semula. Macam mana rupa the coalition government tu kita tak tahu. Tapi that is most likely akan berlaku. Parti politik mana yang patut kita sokong? Okey. Ataupun kita sokong bebas. Okey. Saya nak cerita sikit pasal bebas ni kan. Sebenarnya bebas ni dalam situasi politik Malaysia lah, selama kita selama kita ada pilihan raya lah di Malaysia ni, saya rasa rakyat Malaysia ni belum boleh terima bebas ni tau. Sebab mungkin di Malaysia ni, bila you parti bebas ni, you tak ada sandaran tau, sandaran kepada contoh dana kan, ataupun sandaran kepada dana ataupun influence dengan parti yang memerintah kan. Jadi sebab tu saya rasa susah ahli parlimen bebas ni untuk bergerak untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Saya rasa mungkin masa tu belum berlaku lagi. Mungkin di UK ataupun even dekat US pun, selain daripada Republican dan Democrat, sesiapa yang attempt to go on in between kan, ada satu parti apa tu yang nak jadi tengah-tengah tu, still tak boleh bergerak. Saya rasa kerangka politik ni perlu juga melalui satu parti yang besar. Sebab bila parti besar tu, dia ada satu, orang kata satu direction parti tersebut lah kan. Jadi saya rasa kalau kita tengok track record semua parti-parti bebas di Malaysia ni, ahli-ahli parlimen bebas, dan pertama sekali susah mereka nak menang. Kalau menang pun, kita tengok yang baru ni dekat Batu kan, dia menang dia terus masuk PKR. Siapa nama wakil rakyat tu, YB tu kan, terus masuk PKR. Jadi kalau ikut, kenapa dia masuk PKR? Memanglah patutnya Tian Chua bertanding di situ, Tian Chua disqualified kan, tapi dah dia masuk bebas kan, patutnya dia bebas je lah. Kenapa dia pergi masuk PKR kan? Jadi saya rasa tak boleh nak salahkan juga, sebab to stand alone, to be an independent, lepas tu nak meminta dana ataupun nak meminta bantuan daripada agensi kajian is difficult. Lepas tu katakanlah bebas menang banyak, lepas tu dia nak form satu macam coalition, lepas tu siapa nak jadi ketua? Sebab dia masuk as, saya tahu di Melaka ni ada dipanggil coalition of independence, tapi persoalannya sekarang ni siapa nak jadi ketua? Kalau menang siapa nak jadi ketua? Jadi rakyat pun tanya juga, adakah diorang ni bila menang dia akan lompat masuk parti-parti lain kan? Sebab tak ada direction kan. Sebab yang ada direction ialah parti yang utama. Macam sekarang ni ada beberapa parti utama lah yang bertanding di Melaka. 3 parti besar, lepas tu parti yang kecil lah macam Putra, parti kecil lah kan, yang lain tu bebas. Jadi saya rasa because tak ada ketua, jadi direction tu tak ada. Jadi it becomes individual punya pendapat lah. Jadi bila individual punya pendapat tu, terpulang lah. Kalau macam ingat dulu di Johor Bahru, ada satu wakil rakyat tu, saya tak ingat nama dia. Dia banyak term dia juga, dia seorang bebas. Dia banyak term, tapi dia telah popularkan diri dia sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membantu orang Johor dan sebagainya kan. Jadi dia seorang yang memang popular. Jadi walaupun dia berdepan dengan Barisan Nasional pada ketika tu, dia still menang. Dan bila dia menang, dia tak masuk Barisan Nasional.
dia tetap dengan bebas dia, dengan susah payah dia, dengan tak ada dana dan sebagainya, kan. Jadi orang respect dia sebab tu, kan. Lepas pada tu saya tak nampak anggota bebas ni boleh pergi jauh lah, kan. Jadi bagi saya, berbalik kepada siapa parti politik yang mana kita sokong, saya rasa tu terpulang lah pada pemikiran kita masing-masing. Kita buatlah kita punya pendapat lah, kita buatlah penilaian masing-masing, apa yang penting pada diri kita lah. Parti mana yang kita rasa boleh membawa kebaikan kepada rakyat Malaysia lah, kan. Jadi tentang apa yang, yalah, masing-masing ada retorik dia, masing-masing ada manifesto dia dan sebagainya. Jadi kita, especially yang bukan penyokong kuat parti lah, kalau penyokong kuat parti ni tak cakap apalah, kan. Kita tak boleh tegur dia, kan. Jadi macam saya katalah, page saya ni bukan penyokong kuat mana-mana parti, dan saya pun tak ada, siapa yang kenal saya pun dah tahu memang saya ni bukan penyokong kuat mana-mana parti, dan saya insyaAllah saya akan berdiri tetap dengan pendirian saya ni. Jadi undi tu rahsia, undi tu rahsia, kan. Memanglah payah, kan, bila kita dah berdepan dengan pilihan raya tu, mungkin kita terpaksa bias kepada sesuatu parti politik. Tapi terpulang balik kita lah, kalau kita rasa parti politik tu adalah yang terbaik untuk kita dan rakyat Malaysia, kita undilah. Apa yang saya nak cuba bawakan di sini ialah, kita sebagai orang Melayu dan sebagai orang Islam, kita jangan bergaduh kerana politik. Itu pendekatan yang saya nak bawa. Sebab bila kita terlampau taksub pada satu parti politik, kita akan jadi bergaduh, kan. Kalau memanglah kita tengok pemimpin-pemimpin bergaduh sana sini, tapi bila pemimpin bergaduh tu, kadang-kadang kita tengok dia orang bergaduh, lepas tu dekat parlimen, masa rehat, mereka boleh minum kopi sama-sama kat kantin. Yang kita, bila kita bergaduh, lepas tu tak bertegur. Dengan kawan-kawan pun, yang dah lama kita kenal pun, sebab kita kita berbeza pandangan politik, terus kita tak nak berjumpa dengan dia, terus kita bergaduh dengan dia. Jadi saya rasa benda tu, kita kena politik matang lah. Kalau saya pilih parti A dan kawan lama saya pilih politik B, janganlah kita bergaduh. Lepas pilihan raya terus tak nak tegur, kan. Ataupun masa time pilihan raya dah tak bertegur. Itu saya rasa tak bagus. Sebab saya sendiri melalui benda tu, kan. Bila dulu saya aktif satu parti dulu, lepas tu bila pilihan raya saya sokong parti yang ni. Jadi bila kawan saya daripada parti lama dapat tahu, terus call pun tak nak, ajak minum teh tarik pun tak nak, kan, tanya khabar pun tak nak. Itu bagi saya tu satu sikap politik tak matang. Ada sampai sekarang. Dah 3 tahun tak ada call-call, tak ada apa. Dah 3-4 tahun dah. Sebab dia kata saya sokong satu parti lain, yang bukan parti dia. Jadi saya rasa tu satu pendapat saya lah. Itu satu benda yang tak bagus lah sebagai orang Islam. Kita kena ingat lah, politik ni adalah wadah untuk kita mendapat satu keberkatan dalam kehidupan di dunia kita, kan. Jadi tak gunalah kita nak gaduh-gaduh. Buat apa kita nak gaduh-gaduh, kan. Kalau pilih politik tu, okey lah, dia menang lah, kan. Dia masalahnya sekarang ni, parti politik tu menang ke kalah ke, yang kita yang kat bawah ni dapat apa, kan. Kalau kita yang kat bawah ni bergaduh-gaduh, dapat jawatan, dapat duit, tu tak apa juga. Ni kadang-kadang tak dapat apa-apa pun, dapat seronok je, dapat seronok menang, lepas tu tak dapat apa-apa, kan. Jadi bagi saya tak perlulah kita gaduh-gaduh, kan. Jadi bagi saya, untuk jawab benda ni, saya punya pendapat, sokonglah siapa yang kita rasa terbaik pada kita dan kepada negara kita. Itu pendapat saya lah. Kalau tak setuju, tak boleh buat apa-apa lah, kan. Itu pendapat saya. Parti mana tu, saya tak mau cakap, dan saya takkan bagi tahu, kan. Itu kita buat penilaian sendiri berdasarkan maklumat yang kita dapat, kan. Sekarang ni maklumat cepat di hujung jari, kan. Macam saya cerita mula-mula tadi lah, bila Tun Mahathir cerita je pasal tanah 100 juta tu, terus benda tu meletup dalam sosial media, kan. Jadi benda tu cepat bergerak maklumat tu, kan. Lepas tu hari ni cepat terus Datuk Seri Najib terus cepat-cepat kata dia tak nak tanah tu, kan. Jadi cepat sekarang maklumat, sekarang cepat, kan. Jadi kita buat penilaian kita lah. Bila cuma
kita kena pastikan source of the information, sebab banyak sangat dah mula sekarang dengan fitnah-fitnah dalam social media. Yang ni kita kena berhati-hati sikit. Sebab fitnah ni kita kena ingat lah, kalau orang Islam kita buat fitnah, kita berdosa sebenarnya. Kan, berdosa tu bukan, kita jangan lupalah, fitnah tu berdosa. Bila kita dapat sesuatu benda yang tak sahih, kita share dalam WhatsApp dan sebagainya, kita share kat Facebook kan, itu semuanya kalau orang tengok tu, orang percaya, kita dapat dosa sebenarnya kan. Jadi itu kita kena ubah sikit. Saya punya saranan lah, cek betul-betul maklumat je. Terbaru sekali yang saya rasa fitnah ialah cerita kita punya menteri seorang tu makan kat London £33,000 ke £40,000 kan. Lepas tu ada satu botol wine yang berharga £19,000. Jadi posting yang saya tengok dalam Facebook dan posting yang saya tengok dalam WhatsApp, dia kata inilah dia kawan kita makan kat London £30,000. Waktu siap bil sekali, kita tengok bil tu ada satu benda yang berharga £19,000. Bila kita cek-cek £19,000 tu rupanya adalah memang botol wine kan. Jadi dia bagi satu impression. Jadi benda tu pendapat saya adalah fitnah, walaupun belum dinafikan oleh si menteri tu, tapi saya rasa tu sebagai fitnah kan. Itu adalah fitnah yang benda-benda macam tu kita kena elakkanlah daripada sebarkan dalam kita punya dalam WhatsApp dan sebagainya lah kan. So saya harap Syam boleh terima pandangan saya. So ada apa-apa lagi? Saya rasa dah dekat sejam saya bercakap ni kan. Ini saya punya first live siapa yang masih tinggal lagi dalam live saya ni? Satu orang je masih tinggal lagi. So ada apa-apa lagi yang saya nak sampaikan? Ada komen-komen lain? Jadi di samping tu apa lagi saya nak cakap tadi pasal Melaka saya dah cakap. Besok kita tengok Melaka punya keputusan kan. Mungkin saya akan buat live juga dalam sehari dua lepas Melaka ni, dan saya akan mengundang, plan saya nak akan mengundang salah satu sahabat lama saya daripada satu parti politik masih aktif lagi, orang Melaka yang mengundi di Melaka. Mungkin saya akan undang dia lah dalam live saya minggu depan untuk dia beri pandangan lah tentang apa yang berlaku di PRN Melaka. Itu benda menarik jugalah. Sebab dia pun, kalau apa yang saya berbual dengan dia baru ni, dia pun tak berapa happy PRN ni sebenarnya, walaupun dia penyokong kuat pada satu parti. Saya tak mahu sebut lah parti mana, nanti kita tengok sendirilah siapa dia kan, daripada parti mana. Dia tak berapa happy lah PRN Melaka ni. Anyway, kita hope orang Melaka keluar besok mengundi, jaga SOP. Kalau pakai mask tu, pakai 2 mask at least, duduk jauh-jauh, jangan rapat-rapat. Kalau perai undi rapat-rapat tu, kalau boleh jangan berkumpul-kumpul lah. Sebab macam saya kata awal-awal tadi lah, COVID ni masih ada lagi, dan ada lagi dengar cerita-cerita orang yang dah 2 vaksin pun masih lagi boleh masuk hospital, masih kena kategori 3, 4, 5 kan. Jadi kita tak nak lah benda tu berlaku pada kita kan. Jadi elakkan kalau ada geng-geng perai undi ni duk kumpul-kumpul, jumpa kita, ajak kita tu, kita pengundi ni kita jauh-jauhkan lagi kan. Jangan pergi dekat dia orang lah. Yang penting kita datang, kita keluar, kita berdiri jauh-jauh, jarak 1 meter tu, lepas tu kita mengundi. Dah lepas tu balik kan. Jangan duk ikut orang politik ni, kumpul sana berkumpul sini. Tu dia orang nak kena COVID tu, dia punya pasal lah kan. Jadi tu pesan saya kepada terima kasihlah tuan-tuan yang dah datang tengah live saya ni. Tak seberapa saya ni kan. Jadi insyaAllah saya akan cuba kupas lagi lah isu-isu semasa yang menarik sebab sekarang ni politik ni menarik kan. InsyaAllah di masa-masa akan datang saya akan cuba kupas lagi
InsyaAllah. So ada apa-apa lagi, kalau tak ada, saya ingat kita akhir dululah kita punya live ni. Apa-apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, kan, daripada apa-apa yang tak baik tu daripada kelemahan saya sendirilah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.